Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam subjek Bahasa Melayu Tahun 5 SK KSSR Semakan 2017. Unit yang ke-7 dalam tema 3 iaitu keselamatan, bijak bertindak. Tajuk yang ingin kongsikan pada hari ini iaitu keluar dengan tenangnya. Dalam standard pembelajaran 5.1.4 dalam huruf Roman 1. Dalam standard kandungan 5.1 ini, kita akan memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Dari segi standard pembelajaran 5.1.4 dalam huruf Roman 1, memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks iaitu kata pemberi. Dari segi objektif pula, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat mengecam dan melengkapkan 6 ayat menggunakan kata pemberi dengan betul. Kriteria kejayaan akan tercapai sekiranya murid dapat mengecam dan melengkapkan 5 daripada 6 ayat menggunakan kata pemberi dengan betul secara individu. Jadi murid-murid tentu sudah bersedia untuk belajar tata bahasa pada hari ini iaitu kata pemberi. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 54 dalam tajuk yang ingin dikongsikan pada hari ini iaitu keluar dengan tenangnya. Baiklah murid-murid, ini ialah paparan yang terdapat dalam buku teks kalian. Kita perlu membaca teks ini bersama-sama dan seperti biasa cikgu akan membaca teks dan kamu cuba memahami apa yang tersirat dan tersurat di dalam maklumat teks yang akan dibaca sebentar tadi. Okey murid-murid, kamu sudah bersedia? Mari kita baca teks ini bersama-sama. Keluarga Encik Nazri mengamalkan panduan keselamatan sebelum bercuti. Encik Nazri memberitahu Encik Tiong dan Encik Ravin bahawa beliau sekeluarga akan bercuti. Mereka ialah jiran Encik Nazri. Tindakan Encik Nazri tersebut adalah sebagai makluman supaya mereka dapat mengawasi rumah ketika ketiadaan beliau sekeluarga. Tindakan bijak ini adalah penting demi keselamatan harta benda. Si kelabu dan si putih tempat kosong arnab peliharaan Hafifi. Dia menghantar haiwan peliharaannya ke pusat jagaan haiwan. Pusat ini menawarkan penjagaan eksklusif bagi haiwan peliharaan melalui konsep hotel. Perkhidmatan ini tempat kosong mudah bagi orang yang mementingkan keselamatan haiwan peliharaan semasa bercuti. Encik Nazri memasang suis pemasak automatik. Pemasak automatik tempat kosong alat untuk mengawal dan menetapkan tempoh lampu menyala. Pemasak automatik tempat kosong penting sebagai alat keselamatan ketika penghuni tiada di rumah pada waktu malam. Encik Nazri juga melaporkan ketiadaan beliau sekeluarga di rumah kepada Encik Azlan. Encik Azlan tempat kosong anggota polis. Encik Nazri memberikan alamat rumah kepada beliau. Maklumat ini tempat kosong untuk memudahkan pihak polis membuat rondaan bagi mengekang pencerobohan. Cerita ini tentang Encik Nazri. Encik Nazri ni nak pergi bercuti. Jadi beliau telah mengambil beberapa langkah untuk memastikan keselamatan harta bendanya. Yang pertama, dia telah memaklumkan perkara beliau ingin bercuti kepada rakannya iaitu Encik Tiong dan Encik Raving yang merupakan jiran tetangga Encik Nazri. Ya. Yang kedua, mereka juga ada memelihara kucing iaitu si kelabu dan si putih. Jadi mereka tidak membawa kedua-duanya pulang bersama-sama tetapi mereka telah menghantar kedua-dua haiwan tersebut ke pusat jagaan haiwan. Ya, ini amat penting bagi memastikan haiwan-haiwan ini mendapat penjagaan yang secukupnya dari segi makanan dan tempat tinggal. Okay, yang ketiga, Cik Nazri telah memasang suis pemasak automatik di mana mengikut masa yang telah ditetapkan, lampu di sekeliling rumah beliau akan terpasang. Ya, jadi ini dapat mengelakkan daripada orang mengambil peluang
dan mengandaikan bahawa ada penghuni di dalam rumah tersebut. Yang keempat, Encik Nazri juga telah memaklumkan percutiannya ini kepada seorang anggota polis iaitu Encik Azlan. Ya, ini untuk memudahkan pihak polis mengawasi sekiranya adanya berlaku sesuatu pencerobohan. Ini ialah langkah-langkah yang telah diambil oleh Encik Nazri sepanjang ia ingin bercuti. Dan cikgu harap perkara-perkara yang dikongsikan dalam cerita ini kita boleh jadikan sebagai ikutan apabila kita pulang ke kampung. Ya, tapi pada waktu sekarang kita tidak boleh bergerak ke mana-mana kerana kita masih lagi dalam SOP yang perlu diikut. Mudah-mudahan semua yang berlaku dalam negara kita ini akan kembali pulih. Baiklah murid-murid, kita teruskan dalam penerangan yang seterusnya iaitu kata pemeri. Kerana apa? Dalam teks tadi, jika kamu lihat ada beberapa batang pensel yang perlu kamu lengkapkan dengan kata pemeri. Jadi sebelum itu cikgu akan jelaskan dulu apakah itu kata pemeri. Kata pemeri ialah perkataan yang menghubungkan subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. Mari kita lihat kata pemeri yang pertama iaitu ialah. Ialah merujuk kepada perkataan yang diletakkan di hadapan kata nama atau frasa nama. Contoh ayat, perempuan yang berambut panjang itu ialah adik saya. Jadi, frasa nama di dalam ayat ini ialah adik. Bila kita menggunakan kata nama atau frasa nama, kita perlu menggunakan perkataan ialah. Contoh lain ialah ayah saya ialah seorang anggota polis. Ibu saya ialah guru. Saya ialah anak yang kedua. Itu ialah contoh yang merujuk kepada penggunaan kata pemberi ialah di mana dalam ayat itu perlu ada perkataan kata nama ataupun frasa nama. Kita lihat kata pemberi yang kedua iaitu adalah. Adalah diletakkan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Ya, murid-murid kena tahu ya apakah itu frasa adjektif dan frasa sendi nama, barulah murid-murid dapat mengaplikasikan penggunaan kata pemberi ini dengan betul. Konsep tata bahasa ini perlu kamu ketahui untuk memastikan kamu dapat memahami topik-topik tata bahasa yang seterusnya sekiranya dia berkait dengan sesuatu tata bahasa. Kita lihat contoh. Alia adalah antara pelajar yang cemerlang di sekolah itu. Antara merupakan frasa sendi nama, jadi kita perlu menggunakan kata pemberi adalah. Okay, cikgu harap dengan penerangan ini dapat menjelaskan kamu tentang penggunaan ialah adalah. Mari kita teruskan dengan aktiviti yang pertama. Aktiviti ini meminta kamu mengecam dan melengkapkan ayat menggunakan kata pemberi. Jadi kamu kena tahu apa itu frasa nama, frasa adjektif dan frasa sendi nama untuk memastikan kamu faham untuk meletakkan kata pemberi ialah dan adalah. Kita lihat perkataan yang berwarna. Ialah jiran Encik Nazri. Ya, ialah jiran Encik Nazri ialah frasa nama. Itu sebab dia guna kata pemberinya ialah. Yang kedua adalah sebagai. Ya, sebagai merujuk kepada frasa sendi nama, jadi kita guna adalah. Yang ketiga adalah penting. Penting ialah frasa adjektif, jadi penggunaan kata pemberinya adalah. Okay, ini grafik yang pertama. Mari kita lihat grafik yang kedua di mana kita perlu melengkapkan ayat ini dengan kata pemberi yang tepat. Kita lihat pada pensel yang telah diberikan. Ya, di sini diletakkan tempat kosong dan arnab. Ya, jika murid-murid tahu, arnab ni merujuk kepada apa? Frasa apa? Ya, arnab merujuk kepada frasa kata nama. Ya, kata nama. Jadi, apakah jawapan yang sesuai? Ingat balik tadi. Cikgu telah terangkan. Jika ialah kata nama ataupun frasa nama, kita perlu menggunakan kata pemberi ialah. Okay, kita lihat yang kedua. Ya, perkataan yang kedua, tempat kosong kedua, pensel yang kedua, mudah. Jadi mudah ini merujuk kepada apa? Mudah merujuk kepada frasa adjektif, ya, kata sifat. Jadi kata pemberi untuk yang kedua ini adalah. Jelas ya murid-murid?
Ya, inilah amat penting untuk kita memahami konsep tata bahasa supaya kita dapat mengaitkan ya apabila adanya formula yang sebegini. Okey, kita teruskan, mari kita lihat grafik yang seterusnya. Okey ya, pensil yang kedua alat ya. Alat ini merujuk kepada frasa nama ataupun kata nama ya. Frasa tu bermaksud melibatkan dua perkataan. Ini kata nama alat. Jadi apakah kata pemberi yang sepatutnya kita guna, iaitu ialah. Okay, yang kedua, tempat kosong penting. Penting merujuk kepada frasa adjektif. Jadi jawapan yang perlu kita gunakan ialah adalah. Grafik yang seterusnya ya, kita lihat di sini tempat kosong anggota polis. Anggota polis merujuk pada frasa nama. Jadi, murid-murid boleh jawab? Tentulah ialah. Yang seterusnya, tempat kosong untuk. Untuk merujuk pada frasa sendi nama. Jadi, mestilah kita gunakan kata pemberi adalah. Cikgu harap kamu jelas dengan penerangan cikgu tentang kata pemberi ialah adalah. Ya, ingat, ialah digunakan apabila dalam sesuatu ayat terdapat kata nama ataupun frasa nama. Manakala adalah digunakan jika dalam ayat menggunakan frasa adjektif ataupun frasa sendi nama. Ya, tata bahasa ini perlu kamu kuasai untuk memastikan kamu dapat memahami penggunaan kata pemberi dengan baik. Kita teruskan dengan aktiviti yang kedua. Okay, dalam aktiviti yang kedua ini, kamu perlu mengecam dan mengisi tempat kosong dengan menggunakan kata pemberi. Dengan menggunakan kaedah yang sama, iaitu kamu kena pastikan selepas tempat kosong itu ialah kata nama ataupun frasa nama ataupun frasa adjektif, frasa sendi nama. Jika kamu dapat memahami itu, kamu tidak akan melakukan kesilapan untuk melengkapkan ruangan kosong ini dengan jawapan yang betul. Mari cikgu bimbing satu persatu dan jawapannya nanti kamu tulis di dalam buku tata bahasa. Ya, kita bincang satu persatu apakah perkataan selepas tempat kosong itu. Kemudian kamu perlu meletakkan sama ada ialah, adalah. Mari kita lihat yang pertama. Sumbangan itu tempat kosong untuk mangsa-mangsa banjir di Kampung Jeram. Mari kita lihat lepas tempat kosong ini apakah perkataan digunakan untuk. Jadi kamu kena fikir untuk ni merujuk apa. Untuk ialah frasa sendi nama. Apakah jawapan yang perlu diletakkan di jawapan nombor 1? Okay, yang kedua, pengerusi skuad prihatin yang baharu Akmal bin Jamal. Tempat kosong di sini bersebelahan ataupun selepas tempat kosong iaitu Akmal bin Jamal. Apa itu Akmal? Akmal merujuk pada kata nama, ya. Kata nama. Jadi kamu boleh fikir ya, apakah jawapan yang sesuai untuk letakkan pada jawapan yang kedua. Yang ketiga, kutipan derma itu tempat kosong untuk membina sebuah surau di Taman Seri Andalas. Penggunaan untuk tadi merujuk kepada frasa sendi nama. Okay, yang keempat, nama ketua kelas saya yang baik hati dan penyayang itu tempat kosong Hasrul. Hasrul merujuk kepada kata nama. Yang kelima, pemenang tempat pertama kuis hari kesihatan itu tempat kosong Mazni. Mazni juga merujuk kepada kata nama. Yang keenam, antara barang yang perlu dibawa semasa aktiviti gotong royong itu tempat kosong penyapu, plastik sampah dan berus cat. Perkataan yang digunakan selepas tempat kosong ini ialah penyapu, plastik sampah dan berus cat yang merujuk kepada frasa kata nama. 7. Sikap prihatin tempat kosong sangat penting dalam membina sebuah masyarakat yang penyayang. Perkataan yang digunakan itu frasa adjektif sangat penting. Yang ke-8, lelaki yang suka menderma itu tempat kosong penduduk di kampung saya. Ya, penduduk merujuk kepada frasa nama. Jadi, cikgu pasti kamu boleh lengkapkan ruangan kosong ini dengan kata pemberi yang sesuai sama ada ialah atau adalah.
Ya, pastikan jawapan kamu tepat dan nanti selepas selesai, kamu tangkap layar dan hantar kepada saya untuk semakkan. Kita teruskan aktiviti yang seterusnya. Baiklah murid-murid, berakhirnya 2 aktiviti kita tadi, maka berakhirlah video pembelajaran cikgu pada hari ini. Sebelum itu, seperti biasa, cikgu ingin kongsikan nilai murni yang terdapat dalam cerita kita pada hari ini, iaitu menjaga keselamatan. Ya, kita perlu mengamalkan sikap menjaga keselamatan tak kiralah kita berada di mana-mana sekalipun ataupun apa saja aktiviti yang kita lakukan, pastikan mengambil berat tentang aspek keselamatan. Jadikanlah sikap Encik Nazri ini sebagai panduan supaya kita berada dalam keadaan selamat, sama ada dari harta benda, nyawa dan sebagainya. Berakhirnya penerangan cikgu tentang nilai murni ini, maka berakhirlah video pembelajaran kita pada hari ini dan kita akan berjumpa di video yang seterusnya. Ingat, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.